Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Tumpuan berita malam ini, program berunsur keagamaan mampu mengukuhkan tali persaudaraan di kalangan umat Islam dan bukan Islam. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan berkata, masyarakat Islam khususnya di Lawas menjadikan program Zikir Mahaban sebagai majlis pengukuhan tali silaturahim. Berkumpul ramai-ramai, bahkan ada yang menjemput saudara mara yang bukan beragama Islam untuk sama-sama hadir. Selain mengeratkan kekeluargaan dan persaudaraan, kita orang Islam juga mendapat manfaat pahala dengan alunan selawat, pujian dan doa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian pertandingan seni Maharban sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Lawas pada Rabu. Dato' Amar Wang Tengah menambah budaya dan adat ini perlu diwarisi oleh generasi baru. Jangan biarkan ianya hilang oleh kemajuan teknologi dan media massa. Ini warisan budaya kita kena kekalkan sedaya mampu yang kita boleh. Dalam pada itu turut berlangsung penyampaian hadiah untuk pertandingan seni Marhaban yang telah disertai oleh 12 pasukan melibatkan 3 pasukan bagi kategori lelaki dan 9 pasukan bagi kategori wanita. Berita seterusnya, kes keganasan rumah tangga bagi seluruh negara mencatatkan sebanyak 22,908 kes sejak tahun 2020 sehingga Ogos lepas. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia PDRM, Sarawak merupakan negeri ketiga tertinggi selepas Selangor dan Kedah dalam kes keganasan rumah tangga sepanjang tempoh sama. Menurutnya, sepanjang tempoh tersebut, Sarawak telah merekodkan sebanyak 2,192 kes keganasan rumah tangga. Melalui PDRM, kita ada kes sebanyak 22,908 cases sejak tahun 2020 sehingga Ogos 2023. Jadi terdapat peningkatan kes yang tinggi pada tahun 2021. It's up to COVID punya time kan, sebanyak 7,468 kes berbanding pada tahun 2020 yang mencatatkan kes sebanyak 5,260 kes. So tahun 2022 jumlah kes keganasan rumah tangga masih lagi tinggi walaupun menunjukkan sedikit penurunan kepada 6,540 kes. Dan tahun ini pula sehingga Ogos sebanyak 3,640 kes dicatatkan. Dan untuk Sarawak, negeri yang ketiga tertinggi selepas Selangor dan Kedah dalam jumlah kes keganasan rumah tangga dari tahun 2020 sehingga Ogos 2023 iaitu 2,192 kes. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melancarkan program Semarak Skuad Wajah Negeri Sarawak di Kuching pada Jumaat. Ahli Parlimen Satu Bung itu menambah, kementeriannya juga telah memohon agar isu keganasan seksual mahupun isu keganasan rumah tangga dimasukkan ke dalam skop tugasan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK untuk membantras kejadian tersebut di kawasan masing-masing. Kita telah rasmikan. Sebenarnya kita dah mohon dengan Kementerian KKDW. Kami, our kementerian dah mohon supaya the scope of apa yang kita maksudkan dalam aktiviti macam ada anti gangguan seksual kah, macam keganasan rumah tangga, kebanyakannya perlu merujuk kepada kementerian kepada ketua-ketua masyarakat. Maka kita mohon supaya ianya dimasukkan dalam skop tugasan untuk KMKK dan dipersetujui oleh kementerian. Maka yang kita sudah rasmikan di Cyberjaya dulu di Sepang itu pertama kali kita
kita merasmikannya, dan di dalam, because it is going to be localized kerana ianya melibatkan wang tempatan, dan untuk setiap negeri kita perlu menulis suratlah kepada pihak kementerian pihak negeri, kerana KMKK adalah di bawah negeri, kerajaan negeri. Because setiap kali biasanya kalau berlaku sesuatu di dalam kampung, berlaku keganasan kah, bergaduh suami isteri kah, keluarga kah, mereka termasuklah tanah lah, isu tanah, mereka merujuk kepada ketua masyarakat. Maka adalah penting untuk kita memberi panduan kepada ketua masyarakat di mana untuk merujuk, walaupun sebenarnya ketua masyarakat kita kebanyakannya memang sudah tahu. Dan kali ini kita buat directory, kita akan beri nombor telefon kalau untuk kes-kes yang tertentu melibatkan masyarakat yang di bawah bidang kuasa ketua masyarakat, insya-Allah. Paparan berikutnya, seramai 11 orang pelajar dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kakus menerima sumbangan bagi melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA. Menteri di Jabatan Premier Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Dun Kakus, Datuk John Sikitayai berkata, bantuan secara one-off tersebut adalah untuk membantu para pelajar dalam persediaan membeli tiket kapal terbang dan iuran pengajian sebelum mereka mendapatkan skim pinjaman pendidikan ataupun beasiswa. Menurutnya, skim pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN penting juga bagi membolehkan pelajar membiayai sepenuh atau sebahagian iuran pengajian dan juga kos sara hidup sepanjang tempoh pengajian. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan sumbangan kepada pelajar di sini baru-baru ini. Dalam pada itu, beliau memberitahu bantuan tersebut juga sebagai insentif galakan kepada pelajar-pelajar dari Dun Kakus untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda dan peringkat tertinggi seterusnya. Diberi pula tarian singa yang merupakan persembahan tradisi dan kebudayaan kaum Cina kini semakin menarik minat kaum Bumiputra di Sarawak. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, perkara ini menunjukkan satu perkembangan yang baik dan sihat secara langsung mampu menyatu padukan semua kaum di negeri ini. Malah jelas beliau persembahan tarian singa kini tidak lagi terhad kepada satu kaum Cina sahaja. Beliau berkata demikian semasa pertandingan tarian naga dan pertandingan kreativiti mencipta tanglong bersempena Pesta Kuih Bulan 2023 di Miri pada Khamis. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun senadin itu menambah tempat awam seperti pusat membeli belah ini antara platform terbaik untuk mempromosikan persembahan tradisi dan budaya kepada masyarakat awam. Manakala di Serike, pelbagai pembangunan kini dinikmati di bahagian Serike hasil kepimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Upit. Menurut Ahli Parlimen Serike, Datuk Sri Huang Tiong Si, Premier Sarawak telah melaksanakan pelbagai projek-projek besar dan berimpak tinggi yang telah banyak memberi manfaat dan banyak membantu dalam usaha menaikkan taraf hidup rakyat. Timbalan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim itu menambah, bagi Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS, rakyat Sarawak sentiasa diutamakan dan setiap janji akan ditunaikan demi memastikan segenap lapisan rakyat menerima manfaat dari setiap pembangunan yang dilaksanakan. Beliau berkata demikian semasa program pelantikan baru Ahli Jawatan Kuasa Persatuan Klan Ling Sarike bagi sesi 2023-2024, majlis makan malam sempena perayaan Kuih Bulan serta penyampaian insentif kepada pelajar cemerlang di Dewan Suara Sarike pada Khamis. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Repok juga berjanji akan meneruskan sumbangan kelengkapan sekolah setiap tahun kepada pelajar terutama yang kurang berkemampuan di konstituensinya. Dalam majlis itu, Datuk Sri Huang telah menyumbang sebanyak RM50,000 kepada Persatuan Klan Ling Serike bagi menjalankan aktiviti persatuan. Polis Sarawak tidak akan teragak-agak mengambil tindakan tegas ke atas mana-mana individu atau pihak yang mempunyai niat jahat untuk memecah belahkan perpaduan rakyat yang berbilang bangsa di negeri ini.
Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta berkata, sehubungan itu masyarakat awam dinasihatkan untuk menggunakan medium laman sosial secara berhemah dan tidak mengeluarkan kenyataan yang berbau hasutan yang boleh memecahkan keamanan rakyat. Menurutnya, Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak mengesahkan telah menerima satu laporan polis berkenaan paparan di media sosial yang berunsur hasutan. Polis Diraja Malaysia Kemudian Sarawak mengesahkan telah menerima satu laporan polis berkenaan satu paparan di media sosial atas akaun Facebook milik Mengkecong Kampung yang mempunyai unsur hasutan dan berpotensi membakar sentimen perkauman di negeri Sarawak. Pada 23 bulan September yang lepas, pemilik akaun tersebut telah memuat naik mesej dan seruan berunsur hasutan di samping mengajak semua kaum Dayak berkumpul bagi memberi sokongan dengan berkumpul di Mahkamah Sibu pada 17 hari bulan Oktober 2023. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media khas di Pusat Media IPK Sarawak di Kuching pada Jumaat. Sementara itu, katanya kertas siasatan telah dibuka dan disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang mana membawa hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala ujarnya di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, jika disabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Sekian edisi malam bersama saya, Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, saksikan persiapan Jeraya Wara UKAS Bersama Rakyat 2023 yang buat julung kalinya diadakan bertempat di Paragon Street Mall Bintulu pada Sabtu, 30 September ini. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Saya Fidas Matrang kini berada di Paragon Street Mall Bintulu di mana unit komunikasi awam Sarawak akan mengadakan Jeraya Wara buat julung kalinya di Paragon Street Mall pada hari Sabtu 30 September ini. Pada acara itu nanti pelbagai acara dan aktiviti menarik akan diadakan khusus untuk warga Bintulu, antaranya pameran demam darah, pemeriksaan kesihatan, pendaftaran kad emas Sarawak, kenyalang dan perkhidmatan kepada rakyat. Antara jabatan dan agensi kerajaan seperti UKAS, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Kesihatan Negeri JKN Sarawak, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak, Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam, Unit Perancang Ekonomi Negeri EPU, Pejabat Residen Bahagian Bintulu, Sarawak Skills dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Daerah Bintulu. Jeraya Wara UKAS bahagian Bintulu ini akan dirasmikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming, yang akan bermula pada jam 10 pagi. Kepada pengunjung yang datang juga ke Jeraya Wara UKAS bahagian Bintulu juga berpeluang untuk mengenal lebih dekat fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan UKAS kepada rakyat, khususnya di bahagian Bintulu ini. Itu diadakan soalan kuis dan cabutan bertuah kepada mereka yang hadir dan orang ramai juga berpeluang merasai sendiri menjadi penyampai berita Buletin UKAS. Ayuh warga Bintulu bersama-sama kita memeriahkan Jeraya Wara UKAS di Bintulu Paragon Street Mall pada hari esok hari Sabtu pada 30 September 2023. Jumpa dari sana.